Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya turut terlibat dalam B60 dan P60 Kementerian Pertahanan. Iaitu yang pertama saya ingin ambil butiran B 010,000 pentadbiran pertahanan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu satu agensi di bawah Kementerian Pertahanan, iaitu LTAT, Lembaga Tabung Amanah Angkatan Tentera. Difahamkan baru-baru ini LTAT bersama dengan Boston, yang juga LTAT mempunyai pegangan di dalam Boston, akan mengambil alih pengoperasian pengendalian perkhidmatan AES, iaitu yang dulunya dikendalikan oleh syarikat Beta Tegap dan juga ETS Nirem Berhad. Dan saya dipahamkan bahawa LTAT bersama dengan Boston mengambil alih ini daripada Irad Property. Irad Property yang sudah pun mengambil alih daripada AES Solution di bawah Kementerian Keuangan, kemudian mengambil alih syarikat Beta Tegap, dan mengambil alih daripada Beta Tegap dan ETS yang berat. Soalan saya, Datuk Pengurusi, ialah apa perkiraan pengambil alihan penglibatan LTAT dan Boston ini dalam mengambil alih pengendalian pelaburan yang mungkin agak besar dalam EES ini. Apa perkiraan pertimbangan keuntungankah, apakah sejauh mana perkiraan awal ini dibuat untuk unjuran keuntungan, berapa unjuran keuntungan yang dijangka akan diperolehi bagi sudah tentulah bila melibatkan LTAT untuk membantu bagi dividen keuntungan kepada pencarum-pencarum daripada anggota tentera itu sendiri. Jadi saya nak dapatkan penjelasan tersebut. Dan berapakah pengambil alihan yang dibuat oleh LTAT dan Boston ni ke atas Irad Property ni, berapa nilai ringgit Malaysia tu berapa, dan menjadikan berapa pegangan LTAT dan Boston itu di dalam pengendalian ini, dan apa nama syarikat baru atau sebagainya. Jadi dapatkan penjelasan daripada yang berhormat. Kemudian saya ingin menyentuh iaitu berkaitan dengan P00 100 dan P00 200 pembinaan dan juga kelengkapan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan terhadap perkara yang berkaitan dengan pembekalan kontrak kerajaan perolehan untuk 257 buah AV 8x8 dengan syarikat DefTech yang telah pun diluluskan, diperuntukkan dalam RMK 10 dengan harga 7.550 bilion ringgit Malaysia. Dan setakat inilah sejauh mana progres penyerahan pembekalan 257 buah ini, yang kalau mengikutnya bermula daripada 2013 sehingga 2018, kenderaan berkenaan akan diterima oleh Angkatan Tentera secara berperingkat. Jadi saya nak tahu berapa jumlah yang telah pun diserahkan kepada Angkatan Tentera, dan sejauh mana yang dah diserahkan itu dari segi penggunaannya, kebolehan dan juga teknologi yang ada itu tidak seperti mana yang berlaku sebelum itu. Ada juga kenderaan ataupun yang diperolehi oleh Angkatan Tentera tetapi akhirnya tak dapat digunakan secara yang sempurna akibat daripada penguasaan teknologi dan sebagainya, ataupun kekurangan perkara yang berkaitan dengan latihan dan sebagainya. Jadi saya nak dapatkan penjelasan tersebut daripada yang berhormat. Akhir sekali ialah yang berkaitan dengan butiran yang sama, Datuk Pengurusi, ialah bagaimana status sekarang ini tentang projek komplek 7 Brigade Camp Skudai
Johor Bahru yang telah terbengkalai begitu lama. Saya pada hari Sabtu yang lalu melawat kawasan tapak tersebut di Skudai. Memang saya ambil gambar, ada gambar yang ada sekarang ini ialah semaian benih pokok. Saya tak tahu lah, saya pun tak kenal pokok apa. Pokok apa yang disemai di situ. Dia jadi macam soalan macam ada tapak semaian. Mungkin pokok kapal terbang jet perang ke, wallahualam lah. Ada pokok kapal terbang memang ada. Kubang Pasu tahulah, memang ada orang panggil pokok kapal terbang macam ni pokok kapal terbang. Tapi saya agak menyedihkan dan menjadi tempat tinggal hutan. Jadi saya nak dapatkan penjelasan ini kerana kalau mengikut tujuan pembinaan kompleks 7 brigade itu melalui land swap dengan syarikat Kausar Corporation dan syarikat corporation dan konsortium, iaitu sebuah konsortium, iaitu syarikat usaha-sama antara Kausar Corporation dengan Syarikat Koperasi Angkatan Tentera Malaysia. Dia bersama dua syarikat ini. Jadi isu dia yang terbengkalai itu semua tahu, saya dah bangkit sebelum ini, Datuk Pengurusi, iaitu apabila kegagalan kontraktor ini, Kausar ini, untuk menjalankan pembinaan, tapi dalam masa yang sama dia telah berjaya untuk menggadaikan tanah yang diperolehi melalui land swap ini, iaitu tanah daripada kem lain yang telah pun diperolehi oleh Kausar ini, digadai kepada MBSB. Projek ini hanya bernilai projek yang diberikan ini sebenarnya bernilai 256, tetapi loan yang dia dapat ialah 465 juta. 465 juta dengan dia telah berjaya mendapat pemilikan tanah daripada kem lain yang telah pun disuapkan kepada dia, kemudian dia gadai di MBSB. Itu sebuah syarikat keuangan milik KWSP, milik KWSP. Jadi akhirnya dia gagal, dia tak boleh bayar, dia lari, tapi saya dipahamkan daripada kementerian berjaya ambil balik. Jadi saya nak dapat kepastian ambil balik tanah tersebut. Tapi isu dia ialah pertama sekali, apa akan jadi dengan tapak yang sudah pun tersedia di Skudai, apa akan jadi. Sepatutnya tapak tersebut bila siap nanti akan dapat memindah dan menempatkan beberapa unit tentera yang dahulunya ditempatkan di kem Tebrau, Majidi dan Keluang. Antaranya ialah yang ditempatkan di kem ini sepatutnya ialah Markas Staff Station, Skuadron Semboyan Brigade, Workshop Brigade, Markas Regimen 501 Askar Wataniah daripada kem Tebrau, serta Markas 7 Brigade dan unit Batalion Infanteri daripada kem Keluang. Jadi maknanya mereka ni tak dapat berpindah ke tempat baru yang sepatutnya boleh berpindah ke tempat baru yang lebih sophisticated, yang lebih selesa, yang saya percaya berkemungkinan di tempat baru ni akan disiapkan dengan perumahan tempat penempatan tentera yang lebih baik. Jadi mereka terpaksa duduk di tempat-tempat lama yang mungkin tidak begitu selesa. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat bagaimana keadaan ini diselesaikan oleh pihak kerajaan, dan apa kesan apabila syarikat ini telah gagal membayar hutang, syarikat Kausar ini, sebab dia pelaksanaan kontrak ini dibuat secara bersama antara Kausar Corporation dengan Syarikat Koperasi Angkatan Tentera. Apa kesan apabila hutang itu, apakah hutang itu hanya dibuat atas nama Kausar Corporation tanpa membabitkan Koperasi Angkatan Tentera, atau bagaimana? Kalau dia membabitkan Koperasi Angkatan Tentera, apa kesan kepada Koperasi Angkatan Tentera apabila hutang itu tidak dapat dibayar? Hutang itu tidak dapat dibayar, apa tanggungan yang terpaksa ditanggung oleh Koperasi Angkatan Tentera? Jadi ya, boleh habiskan ya, Muhammad. Ya, saya nak gulung. Jadi sebab itu saya mohon penjelasan ini, kerana ini sangat
penting kepada angkatan tentera yang mengharapkan mereka boleh berpindah ke tempat baru yang lebih selesa. Nampaknya sampai sekarang tak dapat selesai. Jadi sebab itu saya nak minta Rompin selaku pengurusi PAC ini, sebab dulu PAC ada buat tetapi dia tinggal begitu saja. Jadi saya minta supaya PAC harus tengok balik. Apabila kes-kes ini tertinggal begitu, PAC harus tengok balik apa sebenarnya yang berlaku di dalam kes isu ini. Jadi saya apa dah? Ada apa? Dia nak bucap. Tak apalah, sabarlah kau tu Tenggara ni dia tak payah bucap. Jadi saya minta supaya hal ini harus dilihat khususnya oleh PAC. Saya minta PAC kena lihat balik sebab isu ni banyak sebaik laporan PAC yang ada kepada saya dan juga laporan audit yang telah pun ditunjukkan bahawa ada permasalahan malah pemilihan syarikat Kausar itu pun satu perkara yang sangat dipersoalkan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Amat Batu Gajah.